Pada tahun 2019, Akhbar Harian telah mengeluarkan pernyataan yang berbau tentang masalah ponting sekolah semakin membimbangkan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah telah merekodkan 14,000 pelajar sekolah rendah dan menengah terlibat kes ponting sekolah setiap hari di negeri itu. Gejala berkenaan dibimbangi menjadi medium mereka terjebak gejala sosial yang lebih serius. Hujan berpohon panas berasal. Segala sesuatu pasti mempunyai sebab yang mendorong ianya terjadi. Saksikan kami dalam merungkai masalah tingkah laku ponting dalam kalangan pelajar di SMK Orchid Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nik Syarudin bin Mat Yusof bernombor matrik D20211026686. Saya Lechmi Subramanian, nombor matriks D20221104293. Saya Wan Noha Akilah binti Wan Mustafa D20211027331. Saya Alia binti Said. Nombor matrik saya ialah D20211026991. Saya Nur Alia Irdina Meta Asmadi Hassan. Nombor matrik D20211037789. Hai, nama saya Nur Alisa Humaira binti Nurihan. Nombor matrik saya D20221102677. Saya Lestra Mendul Natiansan D202211003. Salam sejahtera, nama saya Mendiko Oye, nombor matrik D20221103764. Hari ini kumpulan kami ingin berkongsi tentang masalah tingkah laku pelajar, khususnya untuk masalah ponteng. Pada 8 Disember 2023, kami telah menjalankan satu temubuka bersama Puan Hafizah binti Lois yang merupakan guru kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Orchid Desa. Di dalam sesi temubuka itu, kami telah mendapat banyak input dan banyak informasi daripada Puan Hafizah binti Lois tentang masalah tingkah laku pelajar, dan beliau pun telah memberi serba banyaklah tentang perkara-perkara dari apakah punca masalah tingkah laku pelajar ini berlaku, sehinggalah apakah kesan-kesan dan apakah langkah-langkah guru-guru tersebut mengatasi ataupun mengawal pelajar-pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku ini. Dan jadi, tanpa membuang masa lagi, saya memberi peluang untuk rakan pembentang saya untuk berkongsi dengan lebih lanjut tentang masalah tingkah laku pelajar ini. Antara faktor utama berlakunya gejala ponting sekolah dalam kalangan remaja ini adalah disebabkan oleh keruntuhan institusi kekeluargaan mereka, di mana berlakunya pertelingkan antara kedua ibu bapa sehingga anak-anak mereka terabai dan kurangnya kasih sayang. Segala tindak tanduk anak-anak mereka tidak dihiraukan sehingga mereka bebas keluar ke mana saja dan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah serta ambil keputusan untuk ponting dari sekolah. Hal ini merupakan sebagai tanda luahan perasaan mereka terhadap kedua ibu bapa mereka yang tidak menghiraukan mereka lagi. Selain itu, arus permodernan telah menyebabkan teknologi kini semakin canggih dan telah wujudnya gadget-gadget seperti phone, tablet, PlayStation dan sebagainya. Hal ini telah menarik minat para remaja pada masa kini dan membuatkan mereka lebih minat terhadap hiburan daripada fokus terhadap pembelajaran mereka di sekolah. Jadi mereka mengambil keputusan untuk ponting sekolah hanya semata-mata untuk bermain gadget di rumah atau melepak sambil bermain game dan sebagainya di kedai ataupun di tempat-tempat di luar sekolah. Antara faktor yang mempengaruhi masalah tingkah laku ponting dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Orchid Desa ialah pengaruh rakan sebaya.
Berdasarkan temu bual bersama Puan Nur Hafizah, iaitu guru bimbingan dan kaunseling di sekolah tersebut, remaja lebih mengutamakan kawan-kawan mereka berbanding keluarga mereka sendiri. Sekiranya kawan-kawan mereka itu terlibat dengan gejala ponting kelas ataupun ponting sekolah, pelajar itu sendiri boleh mengikut perangai mereka. Masalah ini dikaitkan dengan teori hierarki Maslow di mana pelajar itu tidak dapat mencapai kesempurnaan diri dengan cara tidak hadir ke sekolah. Jika pelajar itu sendiri kerap ponting kelas ataupun ponting sekolah, bagaimana cara untuk dia mendapat keputusan peperiksaan yang baik dan cemerlang? Oleh itu, pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masalah tingkah laku ponting dalam kalangan pelajar di sekolah menengah kebangsaan Orkid Desa. Tindakan ponteng sekolah akan menyebabkan murid cenderung untuk terlibat dalam masalah gejala sosial seperti vandalisme dan gangsterisme. Penglibatan murid dalam aktiviti yang tidak berfaedah ini berlaku apabila mereka ingin mencari kesenangan atau keseronokan. Seseorang individu akan sanggup untuk melakukan jenayah seperti mencuri bagi memenuhi keinginan mereka. Selain itu, kegagalan ibu bapa dan juga pihak sekolah untuk menyediakan keperluan kasih sayang dan keperluan untuk keselesaan hidup menyebabkan murid membuang banyak waktu mereka di tempat yang berbahaya seperti di jalanan. Selain itu, aktiviti ponteng ini menyebabkan murid tidak mendapat ilmu pengetahuan yang secukupnya sehingga menyebabkan kemampuan mereka untuk berpikir secara kritis terbatas, yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk menentukan sama ada tindakan yang mereka lakukan itu benar atau salah. Oleh itu, secara tidak langsung, tindakan ini menyebabkan nama baik sekolah mereka tercemar. Pencapaian akademik menurun juga merupakan salah satu kesan utama masalah ponteng dalam kalangan pelajar di SMK Orkid Desa. Ketiadaan pelajar di kelas secara berulang kali memberikan impak serius terhadap pencapaian mereka dalam bidang pendidikan. Pelajar yang selalu ponteng sekolah akan ketinggalan dalam proses pembelajaran di kelas. Kehadiran di kelas memungkinkan pelajar untuk mendapatkan penjelasan dan bimbingan langsung dari guru. Dan ketidakhadiran ke sekolah boleh menyebabkan mereka ketinggalan pembelajaran yang penting, dan ini dapat memberikan kesan yang negatif terhadap pembelajaran mereka. Setiap permasalahan yang berlaku pasti mempunyai cara untuk membendungnya daripada terus-menerus menjadi ikutan. Antara langkah yang boleh dilakukan untuk membendung gejala ponteng dalam kalangan pelajar di SMK Orkid Desa ialah melalui strategi pengajaran yang lebih efektif. Dalam hal ini, guru merupakan insan yang memainkan peranan besar untuk mencari punca yang menyebabkan pelajar bertindak untuk memonteng sekolah, sama ada disebabkan oleh sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut kurang memuaskan minat pelajar, terbabit dan akhirnya menyumbang kepada gejala ponteng sekolah. Secara umumnya, strategi pengajaran perlu dibahagikan kepada 3 jenis strategi, iaitu strategi pemusatan kepada guru, remaja atau pada bahan. Pemilihan strategi pengajaran oleh guru seharusnya bergantung kepada situasi pelajarnya. Pemusatan strategi yang dipilih adalah tidak tetap kerana boleh berubah-ubah mengikut keadaan semasa. Guru seharusnya menentukan strategi pengajaran mengikut keadaan yang sesuai. Selain itu, guru haruslah menggunakan kemudahan seperti teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam kaedah pengajaran untuk menarik minat remaja supaya belajar. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan permainan dalam talian seperti kuis dalam talian dengan menggunakan Quizizz. Selain itu, langkah mengatasi masalah tingkah laku pelajar ialah ibu bapa hendaklah memainkan peranan yang penting di rumah dengan memenuhi keperluan fisiologi anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan insan yang paling dekat dengan anak-anak mereka selain guru. Sebagai contoh, anak-anak yang sedang berkembang memerlukan makanan dan minuman yang mencukupi bagi membantu pembesaran mereka.
Selain makanan dan minuman, keselesaan tempat tinggal juga dituntut untuk memenuhi keperluan fisiologi. Sekiranya tahap fisiologi ini dipenuhi bermula dari rumah, sikap mereka di sekolah akan lebih terjaga. Seterusnya, langkah mengatasi masalah tingkah laku pelajar adalah pihak sekolah boleh mengadakan program-program kesedaran seperti pencegahan keganasan, pencegahan pontai sekolah dan pencegahan buli dipraktikan dalam pengajaran dan pembelajaran agar murid-murid dapat pendedahan terhadap kesan buruk atas tindakan mereka yang salah. Menurut guru kaunseling, Puan Nur Hafizah, antara masalah tingkah laku pelajar yang sering berlaku di sekolah adalah tidak amanah, buli, masalah seksual, masalah pengurusan diri iaitu berfashion, tidak takin baju, tidak memakai baju yang lengkap serta masalah tidak hormat terhadap guru, masalah kepimpinan dan kurang kemahiran bersosial. Sebenarnya, masalah tingkah laku yang berlaku di kalangan pelajar ataupun remaja semakin meningkat dan pelbagai faktor yang mendorong kepada masalah tingkah laku ini meningkat pada masa ke semasa. Berdasarkan temubual yang kami lakukan, kita dapat buat simpulan bahawa faktor yang utama menjadi dorongan kepada masalah tingkah laku ini adalah diri sendiri, iaitu keinginan pelajar dan yang ketidakmatangan pelajar menyebabkan masalah tingkah laku ini berlaku. Tingkah laku yang berlaku di kalangan pelajar ataupun remaja ini haruslah ditangani dengan menggunakan pelbagai kaedah yang efektif agar kita dapat hapuskan masalah tingkah laku ini daripada akar. Dan juga bukan saja perkara ini dilakukan oleh pelajar itu sebagai pelajar itu, mahupun guru-guru ataupun ibu bapa yang persekitaran perlulah memberi sokongan kepada remaja ataupun pelajar untuk menangani isu ini. Itu masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar ataupun remaja haruslah diberi pandangan yang serius agar remaja kini merupakan aset pembangunan negara pada masa hadapan. Terima kasih.